menyebabkan pokok kita selalu kena black spot. Tapi kalau sekali-sekala kita nak blush, sekali-sekala boleh. 2 minggu sekali, sebulan sekali okey. Tapi jangan setiap hari. Okay. Nampak tak air keluar daripada bawah? Bila kita nampak air dah mula keluar daripada pasu, maksudnya dia dah cukup lah. Hingga air keluar daripada Yang mana? Yang hitam kuning tu? Ya. Dia keluar air ke bawah. Yang ni Oh, dari lubang bawah tu ya? Lubang bawah dia akan keluar air. Okey. So kita siram just hanya kena mengenai bud union dia saja ke bawah. Okey. Ya, Tanah saja ya. Tak galakkan setiap hari kita siram kena pada daun. Sebab macam saya kata tadi lah, tempat kita selalu hujan. Okey, kalau hujan panas. Setiap hari dia kena air, dia mempunyai risiko yang tinggi untuk dapat black spot yang tinggi lah. Okey. Tapi kalau just nak buat, kita nak blush dia sekali-sekala. Blush ni kita buat pantukan air yang kuat pada pokok untuk halau serangga-serangga halus pada pokok. Yang boleh buat seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ataupun at least sebulan sekali. So tadi kita dah pun tengok cara siram. Okey. Sekarang kita lepas siram, step yang seterusnya kita membaja. Okey. Untuk pasu yang sebesar ini terletak saja. Dua senduk ini. Okey. So dah siap lah. Macam ni je? Ya, Tak payah rata lah ya? Tak payah rata. Letak saja. Okey. Dan selepas kita letak baja, ada step yang lebih penting tau. Untuk step yang pertama, yang lebih penting, kita kena buang semua bunga-bunga yang ada dan juga kudup-kudup yang ada. Ini adalah step untuk langkah yang pertama untuk minggu rehat dan rawat. Okey? Boleh ke? Kena buang ya. Kalau sayang, kalau kita sayang, better tadi kita jangan repot dulu. Oh gitu. Okey, kita letak dia, biarkan dia dalam polybag dulu. Kita baja, kita siram macam biasa. Kita buat set semburan tonik dan 5 serangkai macam biasa setiap minggu. So lepas dia habis berbunga, kita terus repot. Okey. Kalau kita nak terus repot macam ni, memang kita galakkan supaya terus buang. Okey, kudup-kudup yang ada ni kita panggil pincing tau ni. Kita buang ni. Kita buang pucuk-pucuk baru, kudup-kudup ni. Kita buang semua. Okey. Okey, semua buang ya. Kudup-kudup ni buang. Bunga kering of course buang. Batang-batang yang tak cantik semua buang. Daun-daun yang tak cantik semua kita buang. Daun tak cantik buang ke bawah macam ni. Petik macam tu je ya? Petik ke bawah. Petik ke bawah ya. Daun-daun yang kita rasa tak cantik. Sebab tu kalau kita terima pokok pos tak cantik daun, jangan risau. Sebabnya memang step yang pertama bila kita repot pokok, memang kita kena buang daun-daun tu untuk dapat daun yang lebih cantik. Okey? Daun ni dah tak elok dah ni sebab daun ni dia duduk dalam polybag. Bila dalam polybag, walaupun kita membaja, dia tidak secantik untuk dapat daun yang telah kita repot. Pokok yang kita repot, bila kita buang semua daun, kita akan dapat daun yang lebih cantik. Sebab tu kita kena buanglah. Sebanyak yang boleh kita boleh buang. Mana-mana yang kuning kita buang. Tapi kalau yang dah cantik, tak perlu buang. Ada Rosary yang tanya saya, perlu ke togelkan? Jawapannya, kalau saya tak togelkan semua. Mana ada daun yang cantik, saya tinggalkan. Tapi daun yang tak elok, saya buang. Apa rasionalnya? Sebabnya, kalau kita boleh tinggalkan sedikit daun, lagi cepat pertumbuhan akarnya. Sebab di daun tu lah ada unsur-unsur nutrien pemakanan yang boleh support pada akar pokok. Tapi kalau togelkan semua macam mana? Pun tak ada masalah. Kita boleh togelkan semua. Sebab dengan adanya baja organik, dengan adanya set semburan, dia akan support akar
pokok ros mengeluarkan basa break baru dengan lebih cepat. So don't worry lah. Okay? Sebab tu kalau kita post pokok, siapa yang terima pokok pokok togel, sebenarnya tak ada masalah pun. Memang bila kita report memang kita kena buang semua pun. Tinggal yang elok-elok saja, tinggal daun yang cantik sahaja. Yang lain semua kita kena buang untuk dapat daun dan hasil yang lebih cantik. Cantik maknanya So buang, kuduk pun, lah. kuduk pun kena buang. Yang ni pun kuduk. Okey. Tengok ni kuduk kita buang. Bunga berkembang pun kita buang. So, kalau otai, dia kata, kalau macam tu saya buat apa kita beli pokok yang ada bunga? Sebab memang kita kena buang pun. Sebab tu otai-otai ros, dia tak pilih pokok yang ada bunga. Sebab dia dah tahu, lepas tu memang dia kena buang. Okey. Dia just hanya nak tahu ID apa, warnanya macam mana, okey, personality-nya macam mana. Cukup. As long as dia batang dia besar, ada dahan yang cantik yang boleh hidup, bagi dia dah cukup. Tu untuk otai ros lah. Tapi kalau newbie, dia memang terkejut tengok kalau pokok tu tak ada daun, tak ada bunga, sebab dia expect pokok ni macam pokok dekat Cameron. Sebenarnya sangat berbeza tau. Pokok Cameron kita beli memang bunganya penuh, cantik, tapi bila kita bawa turun ke bawah, tengoklah macam mana selepas itu. Kalau tak kena caranya, saya rasa sehari 2 hari je memang ke syurga lah. Betul. Okay? Tapi kalau pokok ni, pokok yang polybag yang kita dapatkan daripada Thailand ni, so don't worry, batang sahaja pun dia boleh hidup cantik kalau kena cara jaganya. Okey. Cantik lah. So sekadar baja. Jadi tadi ada doktor sebut tentang minggu pertama, minggu kedua. Okay. Mungkin maksudnya ada kaedah penjadualan ke macam mana? Rutin penjagaan tu macam mana? Di TZR setahun ini kita telah memperkenalkan satu teknik baru, satu inovasi barulah, di mana penjagaan ros ni mengikut jadual-jadual yang tertentu, ada step-stepnya. Ada step 1, ada step 2, ada step 3. Step 1 ni dalam tempoh 2 minggu. Step 1 fokusnya adalah untuk rehat dan rawat. So rehat dan rawat tu macam mana? Lepas kita report tadi, kita memang buang semua bunga-bunga, kuduk-kuduk, pucuk-pucuk. Kita tak nak lagi dia berbunga dalam tempoh 2 minggu selepas kita report ni. Okey, tak nak bagi dia berbunga tau, jangan bagi dia berbunga. Rationalnya sebab kita nak akar dia berkembang cantik dulu. Okey, biar kita fokus pada akar terlebih dahulu. Jangan lagi nak bagi dia berbunga, mengeluarkan hasil lah. Sebab nanti bila kita ikut step tu, dia akan dapat hasil yang lebih cantik. Macam sekarang ni, peminat-peminat semua boleh tengok bunga ros dekat TZR ni, dia kembang secara serentak. Okey, serentak, semua berkembangan indah bila masuk musim bunga. Okey, dia akan berkembangan. So kita nak pokok-pokok yang lain pun macam tu lah. Okey, kita nak pokok yang kita report ni, kita ajar cara ni, kita ada musim bunga. Okey, so tadi step 1 kan? Step 1 rehat dan rawat 2 minggu. Okey, dia ada set dia yang perlu digunakan lah. Set tonik dia untuk minggu yang pertama dia perlu guna. Okey, ni set tonik ni memang doktor ramuan sendiri ke macam mana? Okey. Set tonik dan semua set semurang kita ni diadun khas lah oleh satu kumpulan researcher yang JV dengan tempat kita. So saya sebagai orang yang menjalankan penyelidikan, kumpulan ni adalah kumpulan yang mengeluarkan produk. So JV bersama TZR menghasilkan produk-produk tertentu. Sebab tu di TZR setiap tahun, setiap 2 tahun kita akan upgrade kita punya baja nutrien semborang. So kita ada satu kumpulan yang menjalankan R&D untuk tujuan R&D berkaitan ros ini. Okey. So ni adalah set tonik. Dia ada satu yang cecair, satu yang debu, dan yang wajib untuk set tonik untuk minggu yang pertama ni, step 1 ni, minggu pertama dan yang kedua adalah 3 jenis ni lah. Tonik, ZR Tonic Plus dan juga BD. BD ni nutrien yang merawat akar pokok. Okey. 2 ni set tonik, ZR Tonic dan Tonic Plus ni semburan yang merawat tanah. So siapa yang guna set tonik ni, tanah dia secara automatik akan terawat lah setiap masa. Okey. So ni semburan untuk minggu yang pertama untuk
set tonik. Okey. Untuk set 5 serangkai, dia ada semburan dia. Gunakan 3 ni. Okey, 3 ni untuk set 5 serangkai. So, yang set tonik tadi tu kita sembur daripada bud union ke bawah. Sebab fokus pada tanah tau. Set tonik tu kita nak fokus perkembangan akar di bahagian tanah. Sebab tu kita sembur dia daripada bud union ke tanah. Okey. Selang selepas 3 hari, kita sembur set 5 serangkai ni, 3 ni, fokus kepada ke atas. Batang-batang dan daun. Dan terutamanya bawah daun. Sebab tu kita ada dalam set 5 serangkai ni, satu semburan serangga khas. RR1 yang kita namakan. Yang ni semburan khas untuk trips. Trips ni wajib tau. Wajib dibeli. Sebabnya siapa yang tanam ros kat Malaysia ni, mana-mana tempat memang tak dapat lari dengan trips ni. Okey. Adapun serangga-serangga lain ikut keadaan tempat. Ada tempat ada penyakit tersebut, ada tempat tak ada. Common penyakit RR1 iaitu rawatan untuk trips. Okey. So ni adalah semburan khas yang digunakan untuk minggu pertama dan minggu yang kedua. Untuk step 1. Okey. So kita habis step 1. Okey. Untuk step yang kedua, kita masuk kepada untuk fokus kepada pengeluaran pucuk-pucuk baru, basah break. Kita nak, tadi kita dah rehatkan dia selama 2 minggu. So lepas 2 minggu, kita nak pokok ni kita bagi nutrien yang boleh support akar dia keluarkan basah break baru, pucuk-pucuk baru, kudup-kudup baru. So semburan apa yang kita guna? Kita guna yang tadi, kekalkan yang 3 tadi, sama, kekalkan yang 3 tadi. Cuma tambah satu lagi nutrien yang support untuk keluarkan basah break baru. Iaitu kita namakan apa ni? Boom cabang. Untuk keluarkan cabang-cabang lah. BC. So akan ada 4. Tadi 3 kan untuk step 1 minggu pertama dan minggu yang kedua. Okey. Masuk minggu yang ketiga, untuk step yang kedua just tambah nutrien untuk support keluarkan basah break baru. Kita namakan boom cabang. Okey. Hari yang sama kita membaja setiap minggu. So hari Ahad lah jadualnya. Setiap minggu dibaja. Ya, dibaja. Dan selepas 3 hari, macam biasa, kita ambil 5 serangkai. Okey, yang tadi kekalkan yang tadi, 3 tadi. 3 tadi juga, cuma tambah nutrien yang bekalkan support untuk cabang juga. Tapi yang ni kita sembur bahagian atas kan. Tadi set tonik kita sembur support di bahagian bermula bud union ke bawah. Tapi yang set 5 serangkai semburannya ke atas daun dan batang-batang. So kita support pokok ros ni every single angle, semua bahagian. Support melalui nutrien dia, kita support melalui tanah, akar, batang, daun, semua kita support untuk hasilkan musim bunga yang cantik lah. Okey. Juga pertahanan dari segi penyakit-penyakit lah. Ya, okey. So tu tadi dah masuk step yang kedua kan. So step yang kedua juga 2 minggu. 2 minggu juga. Ya, 2 minggu juga. Okey, 2 minggu. So berapa dia punya tu nutrien tonik-tonik semua vitamin? So tadi kita minggu yang pertama step 1 ada 3. Masuk step yang kedua minggu ketiga keempat tambah lagi 1. Okey. Nak masuk step yang ketiga tambah lagi 1. Okey. Kalau tadi ada 4, okey, sekarang dia ada 5. Okey. So untuk minggu yang kelima, step yang ketiga, kita hanya tambah BB, boom bunga. Yang ni memang fokus untuk bunga lah. Dan kalau kita betul-betul ikut step ni, masa minggu kedua ketiga kita akan tengok, realize pokok ni akan mengeluarkan banyak basah break, banyak pucuk-pucuk, banyak kudup-kudup. So masuk minggu yang kelima, kita dah nak fokus supaya kudup yang ada tu bunganya akan besar, warnanya akan sharp, baunya akan sharp juga. Okey, dan bunga tu sempurna. Tu kita fokus kepada bunga lah. Ya.
Dan selepas 3 hari, macam biasa, kita tambah juga dalam set 5 serangkai ni, satu lagi nutrien yang support bunga juga. Tapi ni sembuh di bahagian atas. Kalau tonik tadi sembuh di bahagian bawah. So minggu yang ke-5 dan yang ke-6 untuk step yang ketiga, setiap satu tu ada 5 semburan. 5 semburan untuk hari yang pertama dan 5 semburan untuk 3 hari selepas tersebut yang pertama tadi. Okey, itu adalah step dia. So kita akan realize 2 minggu kita akan menikmati musim bunga macam sekarang ni lah. Pokok semua akan berbunga-bunga cantik, indah, okey, mekar. Dan selepas minggu yang ke-6 kita pergi semula ke step yang pertama tadi. Untuk rawatan. Okey. Rehat dan rawat. Di mana masa minggu rehat dan rawat tadi, jangan lupa tahu, buang semua kudup-kudup bunga, okey? Buang semua pucuk-pucuk yang ada ni. Pucuk ni pun kena buang semua kena buang. Yang merah-merah ni. Yang merah-merah ni, daun ni jangan buang. Just buang pucuk di bahagian atas sahaja. Kita pincing sahaja. Dan semua daun-daun, bunga-bunga kembang kita kena buang ya. Kalau kita dah set dia masuk minggu rehat dan rawat. Sebab kita kena ingat, minggu rehat dan rawat memang kita nak fokus kepada perkembangan akar. So kalau kita ada bunga yang besar sayang pun buanglah dulu. Kecuali kita nak kekalkan musim bunga tu kepada 3 minggu. Oh, kita boleh set Kita boleh set. Kalau kita rasa 2 minggu musim bunga tu, minggu depan banyak lagi nak berkembang, tak apa, kita kekalkan sehingga 3 minggu. Tapi paling lama musim bunga 3 minggu je tau, jangan lebih. Sebab kesian pada pokok. Sebab 3 minggu dia berkembangan, penuh dengan bunga. So kita naklah dia rest pula lepas tu. Mana bagi rehat lah. Dia bagi rehat, bagi dia rehat ya. Cara ni saya realise pokok tahan lasak, tahan lama. Sebab pokok ada masa direhatkan. Ada masa kita care dia. Setiap satu cycle tu mesti ada 2 minggu yang dia rehat. Sebab tu dia boleh blooming cantik besar. Kalau siapa-siapa tengok pokok rose di Taman Jati Roses ni, hasilnya memang besar-besar. Itulah. Nampak ni. Banyak kelopak. Warna pun striking. Ya. Ni saya petik ni jenis kelok. Bunga dia memang besar lah. Okay. So bayangkan 2-3 hari lepas bunganya penuh satu pokok. Memang cantik. Okay. So rahsianya tadilah yang seperti saya share tadi, kita ada step, 3 step yang kita setting untuk jadikan dia musim bunga serentak. Tak ada satu pokok pun yang tidak berbunga. Semua pokok berbunga. Okay. Dan yang paling penting, jangan lupa kalau kita tanam pokok ros, kita kena pastikan pokok ros kita ni dapat cahaya matahari yang cukup. So kalau rumah kita tu banyak sangat pokok besar yang teduh, kita kena alih pokok ros tu di tempat yang lapang, yang kena direct matahari. Okey? Kena terbuka. Boleh terbuka, tak ada masalah. Saya di sini kawasan ni kawasan yang berbumbung, tetapi kalau kita tengok di bahagian hadapan pun sama sahaja. Cuma di bahagian hadapan pada musim hujan ni, saya tak bagi dia berbunga. Saya potong dulu bunga-bunga dia. Kalau dia di musim yang biasa, dia akan bunga penuh cantik macam ni juga. Sama sahaja. Cumanya musim ni, sebab dia musim hujan, saya potong semua. Saya tak nak bagi dia berbunga. Saya kekalkan dia di step yang satu tadi. Rawatan, rehat dan rawat. So, bila saya tengok nanti, bila dah habis musim bunga, dah cukup pencahayaan, ada matahari, baru saya akan pergi pada step asal baliklah, kedua dan ketiga. Okey. Tapi dalam bumbung ni tak ada masalah lah sebab dia tak kena hujan, pokok dia tak stres. So kita boleh pergi step macam biasa. Cumanya bila pokok tu tak cukup cahaya matahari, dia tak secantik bila pada musim panas. Ya. Sebab pokok ni dia nak cahaya matahari, terutama matahari pagi, sekurang-kurangnya 4 hingga 6 jam sehari. Itu penting untuk pokok ros. 4 hingga 6 jam. 4 hingga 6 jam. Kita siram pokok ni 2 kali sehari. Pagi dan juga petang. Kita membaja seminggu sekali. At least seminggu sekali. Okey. Dan kita buat rawatan semburan paling kurang seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kalau guna step yang saya ajar tadi, seminggu ada 2 kali semburan yang perlu dibuat. Selang 3 hari tadi Ya, selang 3 hari tadi ada 2 kali semburan.
Okey, ada Rosa yang kata, doktor saya tak nak lah, banyak sangat. Saya nak pilih satu je. Boleh pilih satu sahaja. Untuk orang yang sibuk. Ya, untuk orang yang sibuk, pilih satu semburan sahaja. Saya cadang ambil set 5 serangkai terlebih dahulu. Okey. Okey? Lepas tu nampak dah okey, dah ada ruang, boleh tambah set tonik. Okey? Okey, ada lagi yang kata tak nak, saya nak paling sikit semburan. Tak nak sembur-sembur. Ada juga yang macam tu. So at least ambil baja organik. Okey, at least letak baja organik ni sebab pemakanan asas pokok ros, ya. Dan at least ambil semburan RR1. Okey. At least ambil yang ni. Okey. So tadi saya dah cerita set semburan, tapi sebenarnya ada beberapa semburan lain yang perlu ditambah tau. Mengikut keperluan, iaitu RR2 untuk rawat kumbang belalang ulat. RR2. Oh, serangga. Ya, serangan serangga. Okey. Kita ada RR3 untuk rawat whitefly. Kita ada RR4 untuk rawat kulat, black spot. Kita ada RR5 untuk rawat scale. Kita ada RR6 untuk rawat kanker. Dan kita ada RR7 untuk rawat hama merah. Yang tu penyakit tu atas keperluan. Tak semua orang dapat Maknanya penyakit. atas tempat tu. Atas tempat. Kalau ada penyakit tu baru boleh datang rujuk kita balik. Kita akan bagi tahu, oh ni untuk rawat hama merah. Yang ni untuk rawat ulat-ulat, belalang, serangga, kumbang. Yang ni untuk rawat whitefly. So Baik. begitu. Jadi Okey. menyeluruh lah dia punya ni kaedahnya, baja, rawatan akar, Ya. batang, daun, pokok dan juga pertahanan serangan serangga. Ya. Baiklah, okey, jadi rasanya dah lengkap tu. Penjagaan dari segi tanam, siram dan juga pertahanan untuk pokok ni dan juga bagi bunga berkembang mekar dan wangi. Ya. Jadi insya-Allah lah bila kita tengok praktikal tadi, kita lebih jelas lah sebenarnya. Ya, betul. Dan juga ada Okey. juga jadual yang mengikut kadar kita. Sibuk dan yang kurang sibuk kot. Dan sebenarnya kesibukan tu orang kata boleh adjust sebenarnya. Kalau doktor kata 3 hari 4 hari tu kita boleh selang ambil waktu cuti untuk kita buat ikut jadual-jadual. Okay. Sebenarnya okey. it is ya, kita dah Okey. siapkan jadual. Tadi yang kita So, dengar tadi Follow je jadual ada ni. jadual. Okey. Memang disediakan oleh Dr. Zeti. Jadual Ya. ni kita tinggal follow sahaja. Jadi rasanya untuk segmen penjagaan dan rawatan ni dan dia ni kalau kita nak rujuk ni boleh terus rujuk lah dengan Taman Zeti Roses dan untuk tahu lebih lanjut. InsyaAllah kita ada pembantu-pembantu yang boleh memberi penerangan lah. Siapa Dan yang nasihat-nasihat. membeli di Taman Zeti Roses ni, biasanya kita package sekali dengan tunjuk ajar. Okey. Kita ada cik kuntum, kita ada cik ros, kita ada cik bunga, ya. Kita ada cik petal, kita ada cik kudup nanti. Okey. Semua tu kita ada satu tim yang bagi tunjuk ajar khas lah pada semua peminat-peminat ros. So kalau tak faham boleh tanya. Memang pembelian di sini package-nya untuk tunjuk ajar. Tunjuk ajar. So don't worry. Okey, Kita baik. boleh ajar sampai cantik lah. A to Z Sampai lah orang kata jadilah ya. A to Z lah insyaAllah. Okey, Ya. jadi makna kata kepada peminat-peminat ros di luar sana, jika anda telah lihat kaedah-kaedah tadi, diharapkan dapat membantu anda untuk menyegarkan lagi, menyemarakkan lagi perkembangan ros-ros di laman anda semua. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Okey. Zeti di atas penjelasan dan penerangan yang sangat teliti dan detail lah orang kata untuk penjagaan bunga ros, dan kita harapkan nanam bunga ros di luar sana akan terus istiqomah lah. Ya. Sebabnya sangat cantik lah kalau dapat subur Sebab ya. sebenarnya tanam pokok ros ni bukan sahaja satu kepuasan yang boleh memberi kebahagiaan pada diri kita sendiri, Ya. tapi dia boleh memberi kebahagiaan pada semua orang. Ya. Dan sebenarnya bunga ros ni adalah satu terapi. Tapi untuk terapi ni nanti kita akan bincangkan pada segmen yang lain insya-Allah. Okey? Okey, untuk terapi kita ada segmen lain, terapi ros ya. Ya, Okey, terapi jadi stay tune lah bersama Lumna TV. InsyaAllah akan datang kita akan bawakan sesi satu segmen khas ya untuk Ya. terapi ros. Bila dah berkembang, apa terapi-terapi yang kita boleh dapat dari bunga-bunga ros itu Bukan nanti. sekadar tanam tau. Ya, setuju sangat. Okey. Jadi dengan itu kita sekian dulu lah untuk segmen penjagaan dan rawatan pokok ros bersama Dr. Zeti, dan insya-Allah kita akan ada sesi yang lain. Teruskan bersama Lumna TV dan sharekan video kami untuk ditatap oleh rakan-rakan anda di luar sana, dan juga menanti rancangan-rancangan yang menarik dari Lumna TV insya-Allah. Jadi sekian dahulu, terima kasih kepada penonton sekian. Itu sahaja doktor. Okey, kita
habiskan segmen kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.